أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر لنا ولا تعسر على أمرنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan akan firman-Nya di dalam Al-Quran menerusi surah Saba. Surah Saba merupakan surah yang ke-34 dalam susunan Al-Quranul Karim. Ianya berada dalam juzuk ke-22. Ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu, akak-akak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita melihat dan meninjau pada ayat yang ke-23 dalam surah Saba. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tanfa'u asy-syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak sembah ta'zim kita pada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah karunia serta kasih sayang Allah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan sekali lagi dalam halaqah majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dengan kebaikan, mudah-mudahan dengan keberkatan, mudah-mudahan dengan taufik dan hidayah Allah, Allah menjadikan kita ini salah satu orang hamba yang berpeluang untuk menjadi tetamu syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan, mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada bulan yang lalu kita baru saja menyelesaikan bicara kita tentang keadaan hal ehwal manusia nanti bila mana berada di dataran mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang kita bincang pada 10, macam mana yang kita pernah bincang suatu ketika dahulu. Bagaimana keadaan manusia bila mana dia ditimpa dengan suatu kesusahan yang amat sangat, sehingga kan manusia ketika itu mencari-cari para nabi untuk nak mendapatkan pertolongan dan juga bantuan, dengan harapan mudah-mudahan dia dapat keadaan itu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung. Muka surat kita 43 ke? Betul? Baik. Kita mulakan
dengan perenggan yang pertama. Allahumma anfa'na bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup dan memberi jaminan. Tuan-tuan yang dimuliakan, tolong gariskan kalau buku tu tuan-tuan punya, gariskan perkataan beri jaminan. Apakah yang dimaksudkan oleh tuan pengarang kitab tentang beri jaminan ini? Iaitu mereka yang memperolehi syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kita nak tanya, adakah syafaat baginda Nabi Muhammad ini dapat kepada semua orang? Tidak. Mana buktinya? Di awal mukadimah tadi saya mulakan dengan satu surah yang namanya surah Saba. Pada ayat yang ke-23. Surah Saba duduk dalam juzuk ke-22. Ia merupakan surah yang ke-34. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلى آخر ayat. Sadaqallahul azim. Pada peringkat permulaan Allah berfirman, dan syafaat yakni pertolongan di sisinya. Nya tu kembali pada siapa? Nya tu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dan syafaat yakni pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya berguna, hanya layak dapat yang telah diizinkannya. Tuan-tuan, ayat ni mudah kita faham. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Mereka yang bergelar dengan gelaran Ahlul Mukmin. Selekeh-lekeh manusia dalam hatinya, bila nyawa tercabut daripada badan, dia berakhir dengan kalimah tauhid. Apa dia kalimah tauhid? La ilaha illallah. Macam mana pun dia hidup tu dalam hari tu, macam mana keadaan dia hidup hari itu urusan dia dengan Allah. Tapi waktu kematian, nyawa terkeluar daripada badan, dia sempat dengan kalimah la ilaha illallah. Kata baginda Nabi, wajabat alaihil jannah. Macam mana pun nanti dia ni pasti ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya nak mendapat pertolongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti mendapat kelulusan Allah dulu. Apa dia kelulusan Allah? Berakhir hidup manusia itu dengan kalimah tauhid. Kita faham ahlul musyrik tak layak dapat, sebab tak dapat izin daripada Allah. Kalau tak dapat izin daripada Allah, buatlah macam mana baginda Nabi nak buat ke dia ni pun tak mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak dapat jaminan Nabi kepada ahlul mukmin. Selekeh-lekeh manusia, dia berakhir dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak berakhir dengan kalimah Muhammad pun tak apa dah. La ilaha illallah sudah memadai. Sebab itu tuan-tuan, sekarang ni kita berada di bulan Rabiul Awal. Cerita banyak, kita pergi mana-mana pengajian, kita pergi mana-mana tazkirah, pergi mana-mana ceramah, pasti orang akan huraikan baginda Nabi, kehebatan baginda Nabi, keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah digelarkan dengan gelaran Syafi'ul Ummah. Apa dia Syafi'ul Ummah? Pemegang syafaat kepada para umat. Tuan-tuan, selain daripada itu, Nabi bukan sekadar itu sahaja punya nama.
Nabi punyai banyak nama-nama yang lain. Antaranya digelarkan dengan gelaran Khatimul Anbiya. Satu. Yang kedua, Khatimul Mursalin. Dua. Habibullah. Tiga. Abu Qasim. Empat. Syafi'ul Ummah. Lima. Tidak kurang daripada 20 nama gelaran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminta izin daripada Allah, yakni Tuhan. Kemudian sujudnya kepada Allah dan memuji kepada Allah Ta'ala. Kemudian disuruh dengan mengangkat akan kepala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan syafaat dan menolong apa sahaja yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bulan lepas kita bicarakan hadis tentang syafaat Nabi. Kita jumpa dengan pelbagai Nabi. Nabi Adam kita jumpa tak lepas. Jumpa dengan Nabi Nuh sangkut. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa ada problem dengan Allah. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku juga pernah buat kesilapan dekat dunia dulu. Sampai jumpa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, aku pun tak nak buat apa. Nafsi, nafsi. Diri aku, diri hampa, diri hampa. Sampai takat tu ucapan baginda Nabi Isa alaihi salam. Mana kita dapat jawapan ni? Rojak dalam hadis baginda Nabi dalam kitab Bahrul Mazi jilid ke-17 pada muka surat 44. Jumpa ayat tu. Dia panjang tuan, panjang hadis dia. Sehingga kita mengadu kepada baginda Nabi Isa nanti. Hari mahsyar nanti kita pakat-pakat jumpa Nabi Isa, Nabi Isa surrender. Tak boleh nak tolong kita. Tak boleh nak bagi syafaat. Hari itu, kita pakat-pakat jumpa. Kemana kami nak pergi pula ni? Nabi Isa kata, Izhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korang semua ramai-ramai ni, pergi cari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad tak duduk sebelah Nabi Isa. Kalau senang duduk di sebelah Nabi Isa, lepas jumpa Nabi Isa dan kita jumpa Nabi Muhammad, senang saja kita. Tak. Kata para alim ulama, nak mencari satu Nabi ke satu Nabi memakan tempoh masa 500 tahun perjalanan. Nak cari satu Nabi ke satu Nabi. Nabi Isa dah jumpa dah. Nak cari Nabi Muhammad pula waktu tu. Berapa makan masa tempoh? 500 tahun perjalanan. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya hadis ni popular. Kalau diambil oleh Sayyidina Abu Hurairah, maksudnya Sayyidina Abu Hurairah ambil hadis daripada Nabi. Apa kata baginda Nabi? Fayatuna Muhammadan fayaqulu. Kita pun cari, jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengangkat puji-pujian kepada baginda Nabi. Ya Muhammadun anta Rasulullah wa khatimul anbiya'i wa qad ghufira. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, engkaulah kekasih Allah, engkaulah penutup pintu kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Kita kata waqad ghufira, dan sesungguhnya dosa-dosa engkau wahai Muhammad telah diampunkan oleh Allah. Maknanya Nabi Muhammad dan juga seluruh para nabi lain pun bergelar dengan gelaran maksum. Apa jadi pada waktu itu manusia? Kata dalam hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah ini, kata baginda Nabi,
laka ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar, isfa' lana ila rabbika. Wahai baginda Rasul, dosa engkau mahupun yang terdahulu mahupun yang akan datang telah Allah ampunkan. Tak ada dosa, bersih daripada segala dosa. Isfa' lana, kami kumpul ramai-ramai ni, wahai tuan baginda Rasul, kami nak satu je. Apa dia? Syafaatkanlah kami pada hari ini. Tolong jamin kami pada hari ini. Tolong bagi pertolongan kecemasan dekat kami. La ni tu bila? La ni yang kata pada hari dataran mahsyar Allah, kerana kepanasan, kerana kepedihan, kerana tak tahan dengan tak tahan dengan peluh yang sedia ada. Berdiri punya lama sampaikan tak ada peluang untuk duduk. Penat, letih, lelah duk ada pada waktu tu. Kita kata dekat Nabi apa dia? Isfa' lana ila rabbika. Tolong Rasulullah. Mintalah syafaat dekat Allah. Bolehkan syafaat itu untuk kami? Ala tara ma nahnu fantalik faati tahta al-arash faakhiru sajidan li rabbi. Kemudian baginda Nabi SAW pun pergi ke satu tempat yang namanya di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi tersungkur sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan li rabbi, kepada Tuhannya dia minta, dia mohon, dia puji Allah sesungguh-sungguh dengan pujian. Yang ni cerita ni. Yang kita baca perenggan pertama muka surat 943 tu, itu hadis Nabi. Tapi tak ditulis oleh pengarang kitab itu hadis. Kita jumpa dalam kitab Bahrul Mazi, ada diceritakan. Nabi Muhammad, yaftahullah alayya min Muhammadi wa husnis sana alaihi. Baginda Nabi SAW dibukakan ke atas baginda Nabi ini satu puji-pujian yang luar biasa kepada Allah. Memuji Nabi dengan harapan Allah boleh berkenan dekat Nabi ni. Allah boleh jatuh kesian dekat baginda Nabi ni. Mau tak kesian? Kesian. Kalau dah nama kekasih Allah, takkanlah Allah tak kesian. Sehingga kan kata baginda Nabi, lam yaftahu ala ahadin qabli, tidak ada mana-mana para nabi sebelum aku yang mengucap puji-pujian sebegitu rupa. Maknanya Nabi nak sangat bentuk syafaat Allah dibagikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuqal, kemudian dikatakan kepada baginda Nabi Muhammad, ya Muhammadun arfa' ra'sak. Wahai Muhammad, dia dengar ada satu suara yang menyahut. Wahai Muhammad, arfa' ra'sak. Angkat kepala kamu. Angkat. Kan Nabi sujud lama. Punya lama Nabi sujud di bawah aras. Dengar satu suara. Suara tu berbunyi, ya Muhammad arfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Betul tak ini? Dan disuruhnya dengan mengangkat kepala. Kepala siapa? Kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengar lagi satu suara, sal tu'tah. Wahai Muhammad, kamu minta apa yang kamu nak. Tawaran Allah, wahai Muhammad, kamu minta. Tu'tah, nescaya aku akan karuniakan. Aku akan bagi. Mintalah apa yang kamu nak minta, wahai Muhammad, aku akan perkenankan. Tuan-tuan, kalau dapat lagu ni terbaik. Kita tak layak, tapi kita ada title umat Nabi Muhammad. Cukup. Pegang ni sampai mati. Walaupun kita bukan Muhammad yang diceritakan Muhammad Rasulullah, kurang-kurang kita ada title umat
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur sangat-sangat. Sehingga dikatakan isfa' tu syafa'. Kalau kamu nak minta syafaat, aku akan karuniakan syafaat tu kepada engkau. Tengok tuan-tuan, sayangnya Allah kepada baginda Nabi. Mintalah wahai Muhammad. Disuruh minta. Minta apa? Nabi minta isfa' tu syafa'. Tolonglah ya Allah, kurniakan kepada aku satu syafaat, pertolongan, bantuan kecemasan. Tu syafa'. Moga-moga aku boleh syafaatkan kepada siapa yang aku kenal. Betul lah ayat ni. Dibenarkan syafaat dan menolong apa saja yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni. Tuan-tuan, Nabi ni daripada hidup sampailah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membawa kepada nanti kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu ingat ayat ni. Apa dia? Fa aqulu, sehingga Nabi sebut kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati, ya Rabb ummati. Wahai Tuhan, umat aku. Wahai Tuhan, umat aku. Wahai Tuhan, umat aku. Siapa dia umat dia? Nah, depan kita lah ni, kita kata bontung. Nabi teringat kita, umat. Kod-kod kita je terlupa dekat baginda Rasul. Saya kata kod-kod kita terlupa dekat baginda Rasul. Rasulullah dia tak pernah lupa. Sampaikan dirakam oleh hadis ini. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan, bila begini punya kesungguhan baginda Nabi nak mohon syafaat kepada Allah, dan dengan bentuk syafaat tu Nabi boleh karuniakan kepada siapa-siapa yang Nabi kenal. Nanti kita akan bicarakan ada 5 syafaat Nabi. Ada 5 syafaat Nabi yang dikategorikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Apakah benda tu? Nanti kita akan bicarakan. Kita sambung ayat dia. Oleh itu, kata pengarang kitab, baginda Nabi pun menolong menyelesaikan hukuman ke atas mereka. Ada hukuman tak? Ya, kita ada hukuman yang Allah bagi. Siapa dia? Pada umat-umat yang bergelar dengan gelaran mujrimin. Mim, jim, ra, mim, ya, nun. Apa makna mujrimin? Orang-orang yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu hidup dia, taubat dia kepada Allah tak sempat. Ada saki-baki dosa yang dia kena tanggung untuk dihadapkan di hadapan Allah. Orang ni bergelar dengan gelaran mujrimin. Mujrimin, dia punya kata lawan dia muttaqin. Orang-orang yang bertakwa tu selamat. Orang-orang bertakwa selamat. Orang yang tak selamat, mujrimin dipanggil. Orang yang kena balas siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang dinamakan syafa'atul kubra, yakni pertolongan yang besar. Baik. Dalam kitab Bahrul Mazi dihuraikan oleh Allah yarham Tuan Syekh Idris Al-Marbawi daripada guru dia. Berdasarkan kata Imam An-Nawawi, syafaat baginda Nabi itu ada 5 bahagian sebagaimana yang terkandung oleh Imam An-Nawawi dalam hal keadaan menurut sebahagian kata seorang ulama yang bernama ulama Iyad. Ada 5 bahagian. Kita cek satu-satu. Yang pertama, syafaat Nabi yang pertama iaitu syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada melepaskan orang-orang daripada huru biru
di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali, yang paling besar, Nabi nak menyelamatkan bukan semua orang, sekelompok manusia daripada ramai-ramai ni, daripada terkena haru biru pada hari mahsyar Allah. Tekanan yang Allah nak bagi ni bukan sikit, banyak. Itu dinamakan syafa'atul uzma. Syafa'ah al-uzma, syafaat paling besar yang Nabi pegang waktu nak lepaskan beberapa kelompok manusia, kerana dengan berkat syafaat Nabi pada hari perhimpunan mahsyar Allah. Yang pernah kita bincang hari itu, manusia terdedah dengan panas yang amat sangat. Yang kedua, peluh ikut amalan masing-masing. Yang ketiga, berdiri dalam keadaan cukup rapid. Bila dah rapid, sempit. Bila dah sempit, duduk dalam keadaan macam mana? Nabi kata 3 keadaan. Tidak berkasut, dalam keadaan beraurat, dalam keadaan berkuluk. 3 keadaan ni. Tidak berkasut, dalam keadaan beraurat, yakni tidak ada sehelai benang menutupi badan masing-masing. Yang ketiga, dalam keadaannya berkuluk. 3 macam ni akan ada dataran mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu dinamakan syafa'atul uzma. 1. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, syafaat Nabi ni syafaat pada memasukkan satu kaum ke dalam syurga Allah dengan tidak ada perhitungan, tidak ada hisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi boleh tolong lagu tu. Nabi boleh bagi bantuan, Nabi boleh bagi pertolongan. Ada satu kaum yang mana dia ni boleh ke syurga Allah tanpa melalui hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Nabi macam mana? Wallahu alam. Nanti akan ada di padang mahsyar lagu tu. 2. Tuan-tuan, kalau masuk syurga tanpa hisab, okey dah. Maknanya Allah tak tengoklah amalan kita ni. Berkat dengan syafaat Nabi tu masuk. 2. 3, kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, memasukkan satu kaum yang kena hisab, yang mana mustahak azab, maka tiada kena azab baginya. Ada orang yang mana dia ni nak ke syurga Allah, tapi kena perhitungan dulu. Ini biasa, dengan melalui cara timbangan al-mizan. Semua kita akan hadapi. Tapi ada kelompok yang mana kena azab tu nanti Nabi bagi bantuan seketika itu. Yang kata Nabi ni 3. 4, syafaat baginda Rasul mengeluarkan orang yang masuk neraka untuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh takat tu. Sampai satu ketika darjat syafaat Nabi ni, orang dah kena azab dah dalam neraka ni. Dah kena bantai, dah kena azab, dah kena punggel, dah kena bakar. Sampai satu ketika azab, minta maaf, sampai satu ketika syafaat Nabi, Nabi boleh keluarkan orang ni. Nabi boleh bawa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau kita tengok hadis lain, penghuni yang terakhir keluar daripada neraka Allah dalam keadaan mengengsot. Penghuni terakhir yang beriman kepada Allah. Cak, adakah dia berdiri, dia keluar? Tak, dia tak keluar dalam keadaan berdiri. Dia keluar daripada pintu neraka nak pergi ke pintu syurga dalam keadaan mengengsot. Berkat siapa? Pertolongan Nabi. Dia lepas daripada azab, walaupun mengengsot, dia tetap menuju ke pintu syurga Allah. Tuan-tuan,
Walaupun begitu, dapat syafaat Nabi. Maka yang kelima, kata Imam An-Nawawi, syafaat untuk nak meninggikan darjat seseorang itu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima-lima bahagian ini akan ada ternyata nanti di dalam kurungan ataupun dataran mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata pengarang kitab, sesetengah daripada perkara yang pelik dan menakjubkan ialah kanak-kanak Muslim yang mati sebelum baligh, dibenarkan mereka memberi minum kepada ibu bapa mereka pada ketika perhimpunan itu. Bagi mana anak-anak yang tuan-tuan, siapa-siapa saja yang punyai anak-anak yang mana anak-anak itu meninggal ataupun wafat ataupun namanya mati sebelum sampai umurnya akhir balik, kanak-kanak itu sangat bertuah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertuah kepada kedua ibu bapanya, dek kerana satu ketika nanti dia akan memberikan syafaat dalam bentuk minuman kepada kedua orang tuanya nanti. Sebab itu bagi anak-anak yang kematian pada umur sebelum akil balik sangat bertuah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang akan kematian ini akan diberikan suatu minuman daripada yang dibekalkan nanti untuk kedua ibu bapanya. Ini juga dipanggilkan syafaat juga. Maka menyelit-nyelit mereka di tengah-tengah orang ramai itu kerana mencari ibu bapa mereka untuk memberi minuman kepada mereka yang sangat dahaga ketika itu. Sangat dahaga ketika itu. Tuan-tuan, tahun bila ke? 3 tahun sudah ke? Ke 4 tahun sudah? Saya tak ingat. Berita bagaimana yang berlaku di Kuala Lumpur. Kematian anak-anak tahfiz Ittifaqiyah di Kampung Keramat, Kuala Lumpur. Hari itu kan berlaku kebakaran. Ada satu kisah, mak dan ayahnya hantar 3 orang adik-beradik sama. Takdir Allah bila berlaku kejadian kebakaran itu, 3 anak Allah tarik nyawa. 3 anak Allah tarik nyawa. Hilang sekelip mata. Kasih ibu sampai ke syurga. Kasih ibu walaupun meninggal dunia, walaupun mati kerana kebakaran, sekurang-kurangnya ada saham dah sang ibu tu nanti yang akan dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang sekali, tuan-tuan. Kalau seorang pun kita dah bersedih hati, ni kan 3 orang dah tentulah bersedih hati. Di mana berlaku yang hari itu? Dalam 3 tahun sudah. Waktu itu saya ingat agung kita Sultan Muhammad keempat kan, agung kita waktu tu pergi ziarah Mahat Tahfiz Terbakar tu. Di mana? Di Kampung Keramat Kuala Lumpur. Tahfiz Ittifaqiyah kan. Bertuah, tuan-tuan, sangat bertuah. Maka kata pengarang kitab, diceritakan bahawa ada seorang yang soleh telah berazam untuk meninggalkan berkahwin. Dia kata, ada orang yang soleh tapi dia tak nak kahwin. Maka dia pun bermimpi dalam tidurnya bahawa dia berada di dataran mahsyar Allah sehingga berlaku padanya dahaga yang amat sangat. Tuan-tuan, ada seorang sahabat Nabi ni, dia punya cita-cita, dia punya azam dia nak mengumpul sebanyak mana ibadat dia yang dia buat. Dirakam dalam sebuah kisah ini dalam sebuah kitab yang namanya Kitab Wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang ketiga. Saya tak ingat nama sahabat tu, tapi oleh kerana sahabat lain melihat dia ni dalam keadaan kepelikan. Dia punya ibadat dia, kalau bahasa fiqh, bahasa kitab fiqh, dia ni tasyaddud. Dia ni kalau dalam bahasa Melayu dipanggil ekstremis. Dia terlampau ekstrim dalam beribadah.
Dia satu ketika dia pernah berpuasa. Dan puasanya itu dia bagi tahu dekat sahabat yang lain, kalau setakat nak buka puasa waktu tenggelamnya matahari, aku boleh tahan lagi. Tak berbuka pun tak apa. Tuan-tuan tengok ibadat lagu ni. Kalau kita rasa kita hebat sangat, ni sahabat ni lagi hebat. Kalau setakat nak makan waktu time maghrib, terbenamnya matahari, aku boleh lagi sambung puasa. Kata baginda Nabi, innal jasadil haqq, tubuh badan kamu punyai hak. Apa dia hak pada tubuh badan? Bila lapar, makan. Bila dahaga, minum. Bila letih, rehat. Itu hak kepada badan. Satu. Dan dia pernah kata dekat sahabat, aku berazam untuk beribadah kepada Allah, aku mampu tidak berkahwin. Boleh kontrol nafsu dia. Dia boleh handle dia punya nafsu dia. Dia tak nak kahwin. Nabi panggil, Nabi tegur. Sesiapa yang tidak menyukai akan sunnah aku, falaisa min, maka dia bukan daripada kalangan aku. Kahwin sunnah Nabi. Kalau hang tak berkenan dengan sunnah aku, hang bukan daripada kalangan aku. Anda boleh bayang kalau Nabi tegur lagu tu. Ada masalah kalau berkahwin? Tak. Kahwin-kahwin lah. Untuk nak mendorong nafsu pada jalan yang disyarakkan oleh agama. Dan pernah satu ketika dia punya ibadat pada waktu tengah malam tanpa tidur. Tanpa tidur. Maknanya kalau setakat nak tidur malam, alah, simple. Dia sanggup tak tidur malam. Dan Nabi tegur, innal ainaini fil haqq. Kedua mata kamu ini punyai hak dia. Apa hak dia? Kalau ngantuk, tidur. Kalau ngantuk, tidur. Dan saya tak pernah marah tuan-tuan kalau tuan-tuan tidur dalam kuliah saya. Sebab hak pada mata. Pakai tidur lah sekarang. Tak pernah. Pada mata kita ni ada hak. Bila ngantuk, disuruh tidur. Siapa suruh tidur? Nabi suruh tidur. Nabi punya gelaran itu pun yang kata Habibullah. Time waktu tidur, Nabi tidur. Time waktu Nabi qiyamulai, Nabi qiyamulai. Sahabat ni, dia tak nak tidur. Maka betul lah kata dia ni. Ada yang meninggalkan perkahwinan. Ada yang meninggalkan namanya tidur malam. Ada yang sampai tak nak buka puasa. Yang ni gelaran dia tasyaddud. Ataupun mu'tadin. Mu'tadin. Orang yang lampau ketika dalam beribadah. Sampai langgar hukum Tuhan. Orang lagu ni berbahaya. Baik, dia kata dia tak nak kahwin. Macam mana keadaan dia di padang mahsyar? Waktu ketika itu dia dalam keadaan dahaga yang amat sangat. Lalu dia ternampak kanak-kanak di tangan mereka terdapat bekas-bekas air yang berisi air. Apabila ada orang meminta air, mereka pun menjawab, sesungguhnya kami memberi minuman ini kepada ibu bapa kami. Dan apabila dia terjaga pada awal pagi, dia pun menuntut berkahwin kerana berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anak kepadanya. Tetapi apabila anaknya itu mati pada waktu kecilnya, maka perkara itu terjadi kepadanya, iaitu anaknya memberi minum kepadanya di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surah 44. Oleh kerana itu, terang dan jelaslah kepada kita bahawa orang-orang yang anaknya mati sebelum baligh itu amatlah berguna. Sekali lagi yang sangat besar. Sebab itu janganlah mengikut perkara-perkara yang haram, seperti meraung-raung, mengoyak-ngoyakkan baju dan seumpamanya.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, tuan-tuan akan jumpa perangai lagu ni. Orang-orang yang suka meraung-raung dan juga mengkoyak-koyakkan akan bajunya. Tanda dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala ambil anak dia mati sebelum nyawa dia sendiri. Ini perangai orang Arab berlaku. Sebab orang Arab, dia menganggapkan kematian anaknya itu seakan-akan dia tak bersetuju dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berbahaya. Sebab itu, dalil kepada kita semua, petunjuk kepada kita semua, orang yang meraung-raung, orang yang tidak mengiyakan akan kematian anaknya itu nanti, itu dipanggil satu yang bercangkah dalam agama. Tuan-tuan, cerita yang tadi tu, bila mana anak yang mati dalam keadaan sebelum sampai umur dia balik, ada satu hadis baginda Nabi yang daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata baginda Nabi apa dia? Ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allah al-jannah bifadli rahmatih iyyahum. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim ketika mana kematian 3 orang anak lam yablughu, yang mana anaknya itu tidak capai umur akhir balik, illa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala adkhalahu Allahul jannah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan anak-anak itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bifadli rahmati, dengan kelebihan, dengan keberkatan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kalau kita buka kitab Riyadhus Salihin, himpunan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, tuan-tuan akan tengok satu bab 164. Tajuk bab itu babun fadlun man mata lahu auladus sigar. Bab kelebihan mana-mana orang muslim yang kematian anaknya daripada anak dia kecil. Anak dia kecil, dia mati, kelebihan Allah nak bagi, Allah jamin dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga Allah dengan kelebihan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak dapat tidak, sudah tentu akan ada nanti manusia bila mana dia akan timbulnya kematian, dia akan meraung, dia akan protes hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita tahu bahawa huru-hara di padang mahsyar itu sangatlah besar, sehingga berkata orang-orang kafir, wahai Tuhanku, berilah kesenangan kepadaku jika ke neraka sekalipun. Tengok tuan-tuan, impian orang kafir. Impian orang kafir, dia mengharap dia ni satu hari nanti nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar nak syurga, dia pun nak lagi lebih harap kalau Nabi Muhammad boleh tolong ke depa. Nabi Muhammad, depa berharap Nabi Muhammad boleh tolong ke depa bagi syafaat. Ini punya tajuk kita akan bahaskan dalam bulan 10 nanti. Saya bawa 2 dalil Al-Quran, bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh tolong orang lagu ni. Kenapa tak boleh tolong? Sebab mereka bergelar dengan gelaran Ahlul Musyrik. Golongan-golongan musyrikin tak dapat pertolongan Nabi. InsyaAllah bulan 11 saya bawa 2 dalil Al-Quran
Bukti Allah tak izinkan Nabi ditolong orang lagu ni. Kalau Allah tak izinkan, maknanya jangan pandai-pandai lah. InsyaAllah kita akan bahaskan nanti pada bulan 10 insyaAllah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu atas perbincangan kita pada malam ini. Semoga ada keberkatan, semoga ada kerahmatan pada perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Mohon ampun dan maaf kiranya tutur kata kurang menyenangkan. Hanya yang baik itu datang daripada Allah. Kekurangan atau kebodohan dan kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Dan terima kasih atas infak fisabilillah bagi tabung Siti Al-Muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab.